Jumpa lagi kita di channel Cikgunya AC. Video cikgu kali ini berkaitan dengan sejarah tingkatan 2. Tajuk kali ini pula adalah bab 9, Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Perlis. Dalam bab 9 ada 2. Jadi untuk kali ini kita akan tengok 9.1. Tajuk yang pertama iaitu Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan dan juga Perlis. Sebagai pengenalan, Kedah, Kelantan dan juga Perlis telah mengharungi pelbagai cabaran sehingga akhirnya mencapai kegemilangan kerajaannya. Dalam tajuk 9.1 ini ada 5 tajuk. Yang pertama adalah sistem pemerintahan beraja. Yang kedua pula adalah adat istiadat. Yang ketiga perundangan. Yang keempat pesuratan. Dan yang terakhir adalah kesenian. Mari kita tengok tajuk yang pertama, iaitu sistem pemerintahan beraja. Para pelajar tahu institusi beraja telah wujud sejak pengasasan negeri-negeri ini. Namun kemudian selepas negara kita merdeka, institusi beraja telah menjadi institusi raja berperlembagaan. Dalam tajuk ini kita akan tengok 2. Yang pertama adalah penggunaan gelaran pemerintah. Terdapat 2 gelaran yang digunakan. Yang pertama adalah Sultan, di mana gelaran Sultan ini digunakan bagi negeri Kedah dan juga Kelantan. Sementara gelaran yang kedua adalah Raja, dan satu-satunya negeri yang menggunakan gelaran ini adalah Perlis. Tajuk yang kedua di bawah sistem pemerintahan beraja adalah cara pelantikan. Putera Sultan atau Raja akan menjadi pengganti kepada Sultan sebelum ini. Dari segi jurai keturunan pula adalah daripada jurai keturunan pemerintah pengasas negeri tersebut. Dalam sistem pemerintahan beraja terdapat hierarki, di mana Sultan merupakan hierarki tertinggi sebagai ketua negeri. Sultan memiliki keistimewaannya tersendiri. Selain dari itu, Sultan juga merupakan ketua agama Islam dan menjadi lambang perpaduan rakyat. Hierarki kedua selepas Sultan adalah pembesar yang memerintah di peringkat jajahan atau daerah. Pembesar merupakan wakil pentadbir pihak kerajaan. Selepas daripada pembesar, hierarki seterusnya adalah penghulu, di mana penghulu merupakan orang perantaraan antara rakyat dan pemerintah. Penghulu juga dikenali sebagai ketua kampung bagi sesetengah tempat, dan antara peranan ketua kampung adalah mentadbir unit yang lebih kecil. Tajuk yang kedua adalah warisan dari segi adat istiadat. Keserumpunan budaya antaranya adalah dari segi persamaan warisan adat istiadat diraja seperti keputeraan, perkahwinan, pertabalan, penganugerahan darjah kebesaran, pemakaman pemerintah. Selain daripada keserumpunan budaya, terdapat juga alat kebesaran diraja yang diwarisi, di mana alat kebesaran ini digunakan dalam setiap istiadat rasmi. Mari kita tengok adat istiadat diraja yang pertama, iaitu Majlis Permasyuran. Majlis
Pemasyuran merupakan satu majlis di mana pengganti sultan ataupun raja disempurnakan sebelum jenazah pemerintah sebelumnya dimakamkan. Ini adalah antara contoh majlis pemasyuran bagi Sultan Kedah. Majlis yang kedua adalah istiadat pertabalan. Dimulai dengan mempersembahkan naskah Al-Quran dan juga alat kebesaran diraja. Kemudian, sultan ataupun raja akan dimasyurkan melalui pembacaan watika pertabalan. Kemudian, baginda akan mengucup keris kuasa, diikuti oleh Menteri Besar yang mengetuai seruan Daulat Tuanku. Baik, ini adalah antara adat istiadat pertabalan Sultan Kedah. Yang ketiga adalah penganugerahan bintang dan darjah kebesaran. Penganugerahan ini merupakan lambang hubungan antara pemerintah dan rakyat. Selalunya, penganugerahan ini disempurnakan ketika hari sambutan keputeraan pemerintah. Pengiktirafan ini diberikan kepada sultan ataupun raja, kerabat diraja, ataupun kepada rakyat yang telah memberikan jasa. Baik, ini antara penganugerahan. Sekiranya tengok di dalam gambar, terdapat penganugerahan kepada sultan ataupun raja. Kemudian terdapat juga penganugerahan kepada kerabat diraja. Terdapat juga penganugerahan kepada rakyat yang berjasa. Gambar ini pula merupakan darjah kebesaran yang diberikan oleh negeri Kelantan dan juga Kedah. Baik, kita akan tengok tajuk yang ketiga, iaitu perundangan, di mana perundangan telah disusun dengan kemas dan teratur. Tujuan perundangan adalah untuk menjamin keadilan rakyat, melancarkan pentadbiran, memakmurkan negeri dan telah melalui beberapa pengubahsuaian dan juga penambahbaikan. Antaranya adalah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah Darul Aman, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis dan juga Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan. Antara yang disentuh dalam perundangan adalah berkaitan dengan penggantian pemerintah, iaitu sultan atau raja hendaklah lelaki berketurunan raja, Melayu dan juga beragama Islam. Kemudian peranan seorang sultan ataupun raja sebagai ketua negeri dan juga ketua agama Islam. Dari segi badan penasihat sultan ataupun raja, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang diketuai oleh Menteri Besar sebagai yang dipertua adalah berfungsi dari segi membantu sultan atau raja mentadbir negeri dan juga rakyat. Dalam perundangan juga disentuh tanggungjawab sultan atau raja. Antaranya adalah larangan menyerahkan negeri ataupun kuasa. Ini merangkumi sultan ataupun raja, menteri dan juga jemaah menteri. Sultan ataupun raja berhak untuk memilih menteri besar. Dalam perundangan negeri juga disentuh hak rakyat dalam pentadbiran, di mana warga negara yang berumur 21 tahun ataupun lebih tinggal di dalam negeri layak untuk menjadi ahli Dewan Undangan Negeri. Setiap negeri juga mempunyai pemantapan dari segi undang-undang Islam. Antaranya adalah negeri Kedah, di mana Kedah telah memperkenalkan enakmen zakat yang diurus oleh sebuah jawatan kuasa yang telah ditubuhkan pada 1955. Yang kedua adalah Kelantan,
di mana Kelantan telah memperkenalkan enakmen dan juga perkeliling berkaitan dengan undang-undang jenayah Islam dan juga busana cara Islam dalam kehidupan rakyat. Hukum maksiat di Kelantan yang telah ditulis pada abad ke-19 melarang perbuatan lagah lembu dan juga persembahan menora. Baik, kita akan tengok tajuk yang keempat, di mana negeri-negeri ini telah mewariskan hasil karya persuratan yang sangat bernilai serta menjadi asas rujukan utama. Yang pertama adalah At-Tarikh Salasila Negeri Kedah. Ini adalah bukunya. Sekiranya pelajar berminat, pelajar boleh membuat rujukan. At-Tarikh Salasila Negeri Kedah merupakan karya Muhammad Hassan bin Datuk Kerani Muhammad Arsyad yang telah ditulis pada 1927 berkaitan dengan sejarah Istana Kedah, pentadbiran di Perlis, pengasasan, senarai pemerintah, pembukaan ibu kota, alat kebesaran diraja iaitu nobat, dan juga pengislaman pemerintah Kedah. Yang kedua adalah Hikayat Miro Mahawangsa. Baik, ini bukunya yang telah ditulis pada 1821 menceritakan tentang pengasasan kerajaan Kedah, pembukaan kota pentadbiran dan juga pengislaman pemerintah. Karya yang ketiga yang akan kita tengok adalah Salasila ataupun Tarikh Kerajaan Kedah yang ditulis oleh Wan Yahya bin Wan Muhammad Taib pada 1911, menceritakan tentang kronologi maklumat jurai pemerintah negeri Kedah dari 630 Masihi sehinggalah 1911. Juga dipaparkan tentang perkembangan ekonomi dan juga pentadbiran kerajaan Kedah iaitu pembahagian daerah. Seterusnya adalah Syair Sultan Maulana. Baik, ini antaranya. Dihasilkan pada pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II pada 1804 sehingga 1845, mengisahkan tentang perang tentera Kedah dan dipersembahkan dalam bentuk syair. Karya seterusnya adalah Hikayat Seri Kelantan, dipercayai ditulis pada 1914, mengisahkan tentang pemerintahan Kelantan sejak zaman Cik Siti Wan Kembang, Puteri Saadong dan juga Raja Abdullah sehinggalah pada 1900. Karya yang terakhir yang akan kita tengok adalah Detik-Detik Sejarah Kelantan. Baik, ini bukunya. Ditulis oleh Saad Sukri bin Haji Muda pada 1971, menceritakan tentang pengasasan Kelantan dan juga peristiwa-peristiwa penting setiap pemerintah. Warisan yang kelima adalah kesenian. Dalam ni kita akan tengok 6 tajuk. Jadi yang pertama adalah warisan seni ukir, di mana warisan seni ukir banyak terdapat di Kelantan dan juga Kedah. Pada awalnya motif yang digunakan adalah motif haiwan, kemudian digantikan dengan motif alam sesuai dengan amalan agama Islam. Warisan ini kekal sebagai hiasan istana, rumah dan juga masjid. Warisan kedua adalah seni bena, di mana antaranya adalah berkaitan dengan benaan dan juga hiasan ukiran dibuat di kayu yang berkualiti. Antara warisan seni bena adalah rumah tradisional Melayu, di mana antara cirinya adalah tebal layar yang berbentuk V, terbalik iaitu macam ini, kemudian diterbalikkan dan selalunya berbentuk ukiran motif alam. Tiang yang digunakan adalah dari hasil hutan dan mempunyai daya tahan terhadap cuaca. Warisan yang ketiga adalah pertukangan dan barang perhiasan.
Bila sebut barang perhiasan, selalunya kita kaitkan dengan emas dan juga perak. Secara tidak langsung, melalui barang perhiasan ini dapat menyelahkan kreativiti masyarakat Melayu. Selain dari barang perhiasan, terdapat senjata tradisional seperti keris, dan senjata keris ini telah berkembang pesat di negeri Kelantan. Baik, ini adalah seni ukir di mana coraknya, motifnya adalah bermotifkan alam semula. Jadi, yang kedua adalah warisan seni bena yang tadi kata berbentuk V, terbalik. Tebar layarnya ini adalah bercorak kiasan matahari. Kenapa dipanggil kiasan matahari? Sekiranya tengok betul-betul tebal layarnya ini, dia berbentuk seperti matahari bersama dengan sinaran dia. Jalur-jalur itu merupakan sinaran matahari. Yang ketiga adalah seni pertukangan. Ini adalah seni pertukangan keris. Warisan keempat adalah seni kraft tangan. Dalam seni kraft tangan selalunya dikaitkan dengan kreativiti hasil kraft tangan seperti anyaman, tikar, baku, rotan. Dan negeri yang terkenal dengan kraft tangan seperti wau dan batik adalah negeri Kelantan. Warisan yang kelima adalah seni persembahan. Keunikan setiap kerajaan iaitu contohnya pengibu lara kalau dipelis dipanggil awang batik. Wayang kulit merupakan warisan kebangsaan negara kita. Antara contoh lain adalah Mek Mulung, merupakan teater tradisional di negeri Kedah. Warisan yang keenam adalah warisan seni silat. Warisan ini berkaitan dengan kepandaian untuk berjuang, ketangkasan untuk menyerang, mempertahankan diri, dan selalunya menjadi persembahan istimewa di sesuatu majlis. Seni silat juga menjadi satu acara pertandingan bertaraf antara bangsa. Baik, ini pula adalah contoh seni kraft tangan, batik dan juga baku rotan. Yang ini pula adalah warisan seni persembahan, wayang kulit dan juga Mek Mulung. Yang keenam ni adalah seni silat. Sebagai rumusan, sistem pemerintahan beraja, adat istiadat, perundangan, pesuratan dan juga kesenian ini merupakan antara warisan yang kekal sehingga ke hari ini. Terdapat beberapa pengubahsuaian dan juga warisan-warisan ini merupakan antara tarikan pelancongan ke negara kita, dan warisan-warisan ini perlulah dihargai oleh kita sebagai warga negara Malaysia. Baik, cikgu rasa setakat ini saja perkongsian video pada kali ini. Sekiranya terdapat apa-apa pertanyaan, boleh tinggalkan di ruangan komen. Seperti biasa, cikgu tinggalkan latihan untuk para pelajar menguji diri. Sekiranya para pelajar dapati video ini dapat membantu anda, cikgu harap anda dapat kongsi dengan rakan-rakan anda. Dan jangan lupa untuk nantikan video cikgu yang seterusnya berkaitan dengan tajuk 9.2. Bye!